Okey, betul dimulakan ya. Baik. So, untuk anugerah seterusnya, iaitu anugerah penjanaan pendapatan. Ya, dalam anugerah ini ada dua subkategori, iaitu anugerah penjanaan pendapatan individu. Satu lagi adalah anugerah penjanaan pendapatan pusat tanggungjawab PTJ. Dan untuk penerangan lanjut mengenai anugerah penjanaan pendapatan ini, objektifnya syarat-syarat dan juga permohonan yang akan dikemukakan, bukan permohonan, saya rasa proses penilaian yang akan dikemukakan untuk anugerah ini. Saya menjemput universiti yang terlibat dan juga pengurusi panel, Semaja Dr. Mat Nazim Osman dan juga universiti yang terlibat untuk memberi taklimat berkenaan dengan anugerah yang disenaraikan, iaitu anugerah penjanaan pendapatan. Saya dah letak Okey. presentation pun dia sama tadi. Okay, alright. Okey, So, terima Tukar kasih. tu. Apa dia? Komputer kena tukar. Aduh. kena apply insentif komputer. Alright. Okay, so terima kasih semua yang hadir pada hari ini untuk kita dengar sedikit taklimat. Bukan sedikit lah. Taklimat berkaitan dengan anugerah penjanaan pendapatan. Terima kasih kepada pejabat KAIS yang menganjurkan program pada pagi ini lah. So untuk makluman semua, anugerah ini adalah merupakan satu anugerah baru lah yang dimasukkan dalam salah satu anugerah AAU, iaitu dinamakan anugerah penjanaan pendapatan. Okay. So secara asasnya untuk makluman atau untuk dari segi pentarifan asas anugerah ini, okey, sebenarnya anugerah ini adalah untuk memberi pengiktirafan kepada staf yang berkepakaran dan berkaliber dalam memberikan perkhidmatan profesional kepada umum. Kalau kita lihat dari segi keyword dia sini adalah menyumbang kepakaran kepada di dalam perkhidmatan profesional lah. So kalau kita lihat maksud perkhidmatan profesional, kita banyak menjurus kepada perundingan sebenarnya. Tapi yang ini bukan sahaja kepada perundingan, dia ada lagi perkhidmatan-perkhidmatan yang kita kategorikan dia sebagai perkhidmatan profesional. Okey. So jadi tujuan anugerah ni adalah untuk kita memberi pengiktirafan dan juga kita nak melihat kita ingin memberi galakan kepada staf-staf yang mempunyai kepakaran untuk mereka menyumbang dalam perkhidmatan profesional. So basically dia akan melihat dari segi kerjasama ataupun penyumbangan perkongsian kepakaran melalui pelbagai bentuk dan kerjasama kepada pihak industri, sektor swasta, badan berkanun, agensi kerajaan, komuniti dan juga individu yang selanjutnya akan menyumbang kepada bukan sahaja menyumbang kepakaran ataupun ilmu kepada industri, tapi at the same time juga akan dapat menyumbang penjanaan pendapatan universiti dan juga memberi impak kepada pembangunan dan visibility universiti lah. So ini adalah di antara tujuan asal kenapa kita wujudkan anugerah inilah. Pertamanya untuk pengiktirafan kepada staf yang telah menyumbang dari segi kepakaran mereka kepada semua sektor, industri, swasta, kerajaan, dan juga keduanya adalah pengiktirafan kepada mereka yang dapat menyumbang dari segi penjanaan pendapatan kepada universiti. Jadi untuk perkara itu, dia akan melibatkan anugerah ini akan melibatkan kepada dua kategori, iaitu pertamanya lah kategori yang kita lihat untuk anugerah yang diberikan kepada PTJ, dan yang kedua adalah anugerah yang kita berikan kepada individu. So sebenarnya kalau PTJ ni kita nak beri galakan semua ahli dalam PTJ tersebut untuk aktif dalam menyumbang perkhidmatan profesional mereka kepada sektor-sektor yang dikatakan tadilah. Dan juga secara tak langsung juga dia akan beri pengiktirafan kepada individu yang menjalankan perkhidmatan profesional tersebut.
Jadi kalau kita lihat dari segi maksud penjanaan pendapatan, ya, kita kena faham dari segi tujuan anugerah inilah. So penjanaan pendapatan ini bermaksud ialah hasil atau sumber pendapatan atau keuntungan daripada aktiviti atau inisiatif penjanaan yang dilaksanakan oleh PTJ, kumpulan atau individu staf yang menyumbang kepada sumber hasil dalaman universiti, termasuk hasil terus kepada universiti dan tabung PTJ. Okey. So maksudnya penjanaan pendapatan ini adalah bertujuan untuk dilaksanakan sebagai sumber pendapatan. Prof. Saya tengah buat ni jap. Okey, minta maaf, saya sebenarnya baru keluar dari ME ni di bilik sebelah untuk buat pembentangan ni. Jadi ada gangguan sedikit. Alright. So maksudnya penjanaan pendapatan ni adalah bermaksud kita akan memberikan hasil atau sumber pendapatan kepada daripada aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan itu kepada pendapatan ataupun penjanaan kepada universiti. Dia boleh dilaksanakan oleh PTJ atau kumpulan atau individu untuk tujuan tersebut. Jadi dari segi kategori inisiatif penjanaan ini adalah meliputi usaha-usaha penjanaan seperti mana yang takrifkan oleh pihak bendari lah. So kalau di sini kita boleh lihat ada 3 jenis penjanaan pendapatan. Yang pertamanya penjanaan pendapatan yang melalui program akademik dan penyelidikan. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah penjanaan pendapatan yang melalui penawaran aset. Di setiap fakulti ada aset dia, yang kita boleh gunakan aset tu sebagai penawaran perkhidmatan dengan penggunaan atau penyewaan aset. So ini termasuklah melalui perkhidmatan dan juga peralatan yang ada lah di PTJ. Dan yang ketiga ni adalah melalui aktiviti pengurusan kewangan dan pelaburan. Ini biasanya akan dilakukan oleh pihak bendari lah. Aktiviti pengurusan kewangan dan pelaburan. Jadi untuk perkara kategori yang pertama, program akademik dan penyelidikan, ia melibatkan perkara-perkara seperti berikutlah, seperti program pesisir. Kita lakukan program pesisir untuk program-program akademik. Ini adalah merupakan salah satu hasil atau sumber penjanaan pendapatan kepada universiti. Yang keduanya melalui seminar. Kita menjalankan conference ataupun persidangan. Dan yang ketiganya latihan-latihan yang kita tawarkan kepada pihak luar. Latihan-latihan atau kursus. Dan juga kerja-kerja perundingan yang biasa kita lakukan. Melalui kepakaran kita ada yang kita boleh tawarkan kepada pihak luar, industri maupun badan kerajaan yang kita boleh lakukan. Dan yang seterusnya adalah pelesenan dan royalty. Mungkin hasil daripada penyelidikan kita ada yang kita hasilkan berkaitan dengan produk-produk yang kita boleh gunakan untuk melalui pelesenan dan royalty. Dan perkara ini tertakluk kepada garis panduan perkomersialan di bawah unit komersial kita. Jadi ini untuk kategori yang pertama, program akademik dan penyelidikan. Manakala untuk kategori yang kedua, kita ada penawaran aset, perkhidmatan dan peralatan. Ini adalah melalui sewaan dan pajakan aset universiti. So kalau sekarang ni kita ada contohnya di PTJ Pejabat Pembangunan, kita ada aset kita adalah tanah. So kita boleh jadikan tanah tu sebagai land bank yang kita boleh sewakan dan kita boleh jadikan dia sebagai sumber pendapatan kepada universiti. Dan juga contohnya ada aset yang lain seperti sewaan jubah di Kombo. Itu pun merupakan hasil lah. Dan juga jualan buku. Kita hasilkan buku dan kita boleh jual buku tu sebagai satu sumber pendapatan kepada universiti juga. Jualan borang ini contohnya bendahari jual borang tender. Itu pun juga merupakan hasil kepada pendapatan universiti. Percetakan, pelbagai terimaan hasil, denda, saman dan sebagainya. Tapi untuk makluman, ini merupakan hasil dari takrifan hasil oleh pihak bendari lah. Tapi untuk penempatan ataupun penetapan asas anugerah, kita melihat hasil yang bukan hasil yang biasa-biasa. Hasil-hasil yang dijana melalui tugas hakiki itu tidak akan dikira sebagai
untuk pengiraan untuk asas anugerah ini. Kita akan lihat hasil-hasil yang diusahakan, hasil-hasil yang bukan daripada tugas hakiki. Itulah yang akan diambil kira dalam pengiraan anugerah inilah. Jadi kalau contohnya seperti sewaan jubah. Ini sewaan jubah ni memang ada tak ada pun kita akan sewa. Jadi dia ada hasil tapi ini tidak akan dikira sebagai pendapatan dalam tujuan anugerah pendapatan universiti. Jadi berbezalah. Nanti akan pergi lebih lanjut lagi. Kita akan lihat mana yang dikira hasil dalam anugerah dan mana yang tidak dikira sebagai hasil dalam anugerah ini. Okey, untuk kategori anugerah. Tadi kita cerita berkaitan hasil pendapatan universiti. Sekarang ini kita melihat dari segi kategori anugerah. Okey. Untuk kategori anugerah, dia ada dua kategori anugerah yang akan dilaksanakan. Yang pertamanya adalah anugerah penjanaan pendapatan oleh individu ataupun staf. Yang keduanya adalah anugerah penjanaan pendapatan yang dilaksanakan secara kolektif oleh Pusat Tanggungjawab atau PTJ. Okey. So katalah kita ada berapa individu dalam PTJ tersebut yang mengusahakan hasil pendapatan atau penjanaan universiti, maka daripada jumlah yang diusahakan oleh staf-staf itu di bawah PTJ itulah yang akan dilihat sebagai hasil pendapatan atau hasil penjanaan yang diusahakan oleh PTJ. So kita akan ada satu anugerah untuk individu tertentu, manakala lagi satu anugerah adalah untuk secara keseluruhan yang dihasilkan oleh pihak PTJ. Okey. So far kalau ada soalan boleh interrupt saya kalau ada pertanyaan lah dari segi kategori dan juga hasil penjanaan universiti lah. Okey, seterusnya berkaitan dengan syarat pencalonan. Ini yang akan kita lihat dari segi pencalonan untuk makluman bahawa anugerah ini akan bermula pada tahun ini untuk dianugerahkan kepada anugerah penjanaan pendapatan pada tahun 2022. Okey. Dan akan dilaksanakan pada tahun 2023 lah. So maksudnya ini adalah untuk makluman semua bahawa anugerah ini adalah anugerah yang dilaksanakan secara top down. Top down, dia bukan kita mohon. Maksudnya data ni akan dikumpul dan PTJ untuk ketika ini adalah di bawah pejabat saya lah, pejabat pengurusan kolaborasi RISE UTM Melaka yang akan melihat dari segi penjanaan pendapatan untuk individu dan juga untuk PTJ yang layak untuk diangkat sebagai pencalonan untuk anugerah tersebut. So untuk tahun hadapan punya, maksudnya untuk tahun ini punya data ataupun tahun ini penjabatan pendapatan akan dilihat oleh mungkin Kais akan maklumkanlah untuk tahun 2022 akan dilihat oleh pejabat kami, manakala untuk tahun seterusnya mungkin akan dilihat oleh Tijana lah, sebab sekarang ni kebanyakan penjanaan pendapatan ataupun kerja-kerja perundingan ni telah diletakkan di bawah Tijana. Okey. Jadi ini adalah syarat pencalonan yang akan diambil kira untuk menentukan pertamanya anugerah penjanaan pendapatan individu ataupun staf. Okey. So yang pertamanya staf perlu berkhidmat di UTM dan dia diambil kira sebagai ketua projek ataupun penemu projek. Itu yang pertamanya. Yang keduanya adalah penjanaan pendapatan yang diperolehi dari hasil pendapatan terkumpul. Maksudnya istilah kata dia aktif dalam perkhidmatan profesional ni. Daripada bulan Januari sampailah bulan 12 tu ada, tiap-tiap bulan ada melakukan perkhidmatan profesional. Maka hasil tu kita akan kumpul daripada Januari sehinggalah Disember. Hasil pendapatan terkumpul kepada universiti perlulah melebihi 3,000 dalam tempoh tahun yang dinilai. Okey, hasil pendapatan terkumpul ni mengambil maksud bahawa hasil yang dipositkan ke dalam universiti maksudnya kalau di sini ada kepada bendahari lah ke dalam universiti. Maksudnya bukan daripada jumlah projek. Katalah kita ada jumlah projek 50,000. Tapi hasil yang diberikan kepada universiti adalah mungkin 10% daripada 50,000. 5,000. Maka itulah hasil yang dikira sebagai hasil
hasil pendapatan. So misal kata pada tahun bulan pertama dapat 5,000, tahun bulan kedua dapat 1,000, maka kita akan campurkan hasil-hasil itu untuk setahun. Jadi inilah tujuan anugerah penjanaan pendapatan untuk yang akan diberikan untuk tahunan. Kalau untuk sekarang ni ialah kita akan lihat untuk tahun 2022 lah yang akan dianugerahkan kan pada tahun 2023, AAU 2023. Jadi begitulah maksud dia, apa yang dimaksudkan sebagai hasil pendapatan ataupun untuk individu ni adalah hasil pendapatan terkumpul kepada universiti adalah melebihi 3,000 dalam tempoh tahun yang dinilai. Okey, so untuk tahun 2002 adalah 3,000 lah. Dan nilai titik ambang dia kena melebihi 50% daripada penilaian yang akan kita lakukan. So nanti kita akan lihat dari segi apakah penilaian-penilaian yang akan dilihat, dan nilai titik ambang tu perlu melebihi 50%. Okey. Dan yang keempatnya seterusnya, inisiatif penjanaan pendapatan dikategorikan sebagai suatu yang diusahakan. Suatu yang diusahakan, tu ayat dia. Dan tidak bersifat seperti urusan biasa ataupun tugas hakiki, seperti mana yang saya akan tunjukkan dalam lampiran 1 ni lah. So saya akan tunjuk lampiran 1. Boleh nampak Still sama, tak keluar. Boleh nampak tak lampiran 1? Tak ada. Tak ada, data saya ni tak Masuk keluar lah. lagi syarat pencalonan lagi. Aduh, macam mana saya nak? Lampiran. Ha? Lampiran tu Excel ke PowerPoint juga? Saya letak dalam PowerPoint saja. Oh, tak bergerak. Tak bergerak Share apa ni? Unshare tu share balik. Saya seketik pula ke bawah Okey, sekejap. Okey, boleh nampak tak? Okey dah. Okey, alright. Minta maaf. Saya letak dalam PowerPoint, saya tak keluar pula Sekejap Alright. Untuk kategori inisiatif penjanaan pendapatan PTJ ini dalam lampiran 1 ni menunjukkan kategori inisiatif. Tadi kita ada 3 sebenarnya. Yang pertamanya dipanggil program akademik dan penyelidikan, itu yang pertama. Yang keduanya adalah penawaran aset, perkhidmatan dan peralatan. Dan yang ketiganya adalah aktiviti pengurusan kewangan dan pelaburan. 3 kategori yang diletakkan sebagai kategori inisiatif penjanaan pendapatan. So kalau kita lihat dari segi kategori yang pertama, program akademik dan pendidikan, perkara-perkara yang akan dikira dalam anugerah ini adalah pertamanya program akademik dan latihan. Dia adalah termasuk yang pertama seminar, persidangan, bengkel, kursus dan lain-lain. Itu akan dia dikira. Dan yang keduanya adalah program pesisir ataupun program separa masa. So ini adalah program akademik yang kita laksanakan yang boleh mendatangkan hasil kepada universiti. Dan ada setengah tu kalau kita lihat hasil diagihkan ada yang 70%, ada yang 30%. Itu adalah hasil yang kita agihkan kepada PTJ dan juga kepada universiti. So inilah hasil yang akan dikira dalam kita punya penjanaan pendapatan. Contohnya lah, macam saya beri contoh semula, katalah kita buat seminar. Jumlah projek seminar tu, katalah seminar tu adalah 100,000. Jumlah kos seminar tu adalah 100,000. Dan daripada 100,000 tu, kita dapat keuntungan daripada seminar tu yang kita akan berikan kepada universiti. Jadi keuntungan, katalah keuntungan dari seminar tu adalah daripada 100,000 kita dapat 15,000. Ataupun nak mudah kita guna kat sini 10,000 lah. Okey, 10,000 keuntungan. So daripada 10,000 keuntungan, biasanya dia akan dibagikan, agihan dia adalah seperti hasil diagihkan tu 70% akan pergi pada PTJ, 30% akan pergi kepada universiti. So 70% daripada 10,000 adalah 7,000 akan diagihkan, diberikan kepada PTJ. Manakala 30% tu adalah 3,000 tu akan dimasukkan kepada universiti. Jadi nilai penjanaan pendapatan yang akan dikira bukan 3,000 tapi adalah 10,000, iaitu 70% yang masuk ke PTJ akan dikira dan 30% yang pergi kepada universiti pun akan dikira. So maksudnya hasil
penjanaan pendapatan yang dilakukan hasil daripada seminar tadi yang 150,000 yang keuntungan 10,000, maka 10,000 itulah hasil penjanaan pendapatan yang akan dikira dalam untuk pengiraan anugerah penjanaan pendapatan. Okey. Itu sebagai contoh dia. Yang keduanya adalah program persisi dan juga separuh masa. So kalau program persisi ni kita ada persentage yang akan terus masuk daripada yuran tu akan terus masuk ke universiti, maka itulah dia hasil penjanaan pendapatan daripada program persisi dan juga separuh masa. Seterusnya perkomersialan dan perundingan. Okey, kalau perundingan, okey. Perundingan ni kita kena lihat dari segi agihan bagi kos pengurusan. So kalau kita lihat daripada kerja-kerja perundingan, contohnya nilai perundingan yang melebihi di bawah 50,000, kalau kita lihat daripada garis pandang perundingan, dia punya kos pengurusan dia adalah tak salah saya 15%. Okey. Lagi dia naik nilai dia perundingan tu katalah naik kepada 100,000, maka dia punya nilai kos dia adalah 10% kos pengurusan. Maka kos pengurusan itulah yang dikira sebagai hasil yang dimasukkan ke dalam universiti dan itulah hasil penjanaan pendapatan. Bukan nilai perundingan tersebut tapi nilai kos pengurusan yang diambil dari projek perundingan. Itu dikira sebagai hasil penjanaan pendapatan. Ini bagi perundingan yang dilakukan terus kepada universiti. Manakala perundingan yang melalui UTM Holding. Kalau perundingan yang melalui UTM Holding, kita ambil maklum, okay, dari nilai tadi contohnya kita ambil 50,000 nilai perundingan, maka nilai 50,000 tu dia punya kos pengurusan dia adalah 15% daripada 50,000. So kalau nak mudah pengiraan macam ni lah. Saya bagi contohnya perundingan 50,000. Katalah kos pengurusan dia 15% tu lebih kurang, katalah saya ambil 10,000. Okay. Kos pengurusan dia adalah 10,000. Tapi disebabkan oleh perundingan ni dijalankan melalui UTM Holding, maka daripada 10,000 tu akan dibahagi dua. 50% akan pergi kepada UTM Holding, 50% akan pergi kepada universiti. Jadi daripada 10,000 tu, daripada 10,000, maka 5,000 akan pergi pada UTM Holding, 5,000 akan pergi pada universiti. Jadi bagi tujuan anugerah ini, hanya hasil yang masuk ke universiti saja yang akan dikira. Maksudnya kalau kes ni, daripada 10,000 tadi, hanya 5,000 saja yang dikira sebagai hasil penjanaan pendapatan kepada universiti. Yang 5,000 lagi itu masuk UTM Holding tak dikira sebagai hasil pendapatan kepada universiti. Okey. Itu kalau perundingan yang melalui UTM Holding. Seterusnya dari segi pelesinan dan royalty tertakluk pada garis panduan pengurusan. Ini kena lihat daripada garis panduan pengurusan. Untuk pelesinan memang ada nilai-nilai yang akan diletakkan sebagai hasil pendapatan universiti. Maka nilai itulah yang akan kita ambil sebagai nilai untuk pengiraan anugerah penjanaan pendapatan. Seterusnya untuk kategori yang kedua, penawaran aset, perkhidmatan dan peralatan. Ya? Doktor, saya Nurhayati daripada FTMK. Okey. Saya boleh tanya ke in between? Boleh. Okey. Mengenai pendanaan pendapatan tu, selain daripada agihan yang 15%, 20% tu, yang macam sewaan ruang berdasarkan kursus semua dikira? Dikira, itu dalam penawaran aset. Okey. Memang ada kira. Dalam penawaran aset dan perkhidmatan dan peralatan tu memang kita ada letak juga. Walaupun ada setengah macam kita contohnya aset kita sebenarnya biasanya kalau fakulti walaupun kita buat sewaan tapi nilai sewaan tu akan masuk pada universiti. Dia dipusatkan kepada universiti lah. Ada setengah daripada aset tu dipusatkan kepada PTJ tertentu. Contohnya kalau Dewan Chancellor kita buat program. Jadi aset tu akan dipusatkan kepada pejabat fasiliti. Maka pejabat fasiliti lah yang akan lihat. Tapi sekiranya perkara itu diusahakan oleh PTJ, contohnya FTMK yang usahakan PTJ itu, maka hasil sewaan tu adalah sebenarnya akan masuk kepada PTJ FTMK lah, sebab dia yang mengusahakan sewaan tersebut. Clear? Sebab saya tengok kau tengok kategori inisiatif ni ada dua. Satu akademik pendidikan, satu lagi penawaran aset. Tapi maksudnya boleh dalam satu projek tu dia ada juga Ya. Bahagian tu akan dikira juga. Okey. Okey. Alright.
So kategori yang kedua adalah penawaran aset, perkhidmatan dan peralatan. Ini termasuklah sewaan dan pajakan. Okey, sewaan dan pajakan. So kalau kita lihat di sini contohnya kita ada satu contoh kemudahan asrama. Mungkin kita asrama kita ada program yang kita lakukan dan dia merupakan satu penjanaan pendapatan dengan memasukkan perkhidmatan asrama yang kita tawarkan pada orang luar dan kita sewakan dia dan merupakan hasil universiti, itu dikira dalam hasil juga. Okey. Jadi kalau program-program yang dipanggil ni hakiki, maka dia takkan kira lah. Contohnya kita buat satu program yang bukan hakiki. Satu contohnya program latihan. Tapi memulakan pelajar untuk menggunakan kemudahan asrama tersebut. Jadi hasil daripada kemudahan asrama tu boleh dikira sebagai penjanaan pendapatan. Boleh Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kemudahan peralatan makmal. Ini biasa yang ada di PTJ lah. Jadi makmal atau peralatan yang kita sewakan kepada pihak luar, maka hasilnya tu boleh dikira sebagai penjanaan pendapatan. Jadi sekiranya kerja-kerja perundingan, kata ada kita buat kerja perundingan yang melibatkan kepada bayaran menyebabkan kepakaran dan melibatkan menggunakan peralatan makmal, maka dua-dua tu akan dikira. Pertamanya yang berkaitan dengan kos pengurusan disebabkan oleh perundingan dan juga kos yang disebabkan oleh hasil yang disebabkan oleh sewaan. Jadi dua-dua tu akan dikira sebagai penjanaan pendapatan untuk projek tersebut. Okey. Yang ketiga, Dewan Chancellor. Keempat, kompleks sukan. Yang kelima, kenderaan. Yang keenam, bilik kuliah ataupun ruang makmal yang disewakan kepada orang luar. Yang ketujuh, mesin layan diri, vending machine. Okey. So kalau kita lihat di sini, contoh aktiviti yang tidak diambil kira. Yang pertamanya, kafeteria. Contohnya kafeteria, memang kita ada kafeteria dan kafeteria itu kita akan sewakan kepada petender. Maka itu tidak dikira sebab itu adalah aktiviti hakiki lah. Rumah fellow, sewaan jubah. Jadi itu tidak akan dikira. Sebab bila kita cerita anugerah penjanaan pendapatan kepada PTJ, bukan PTJ ni adalah fakulti je. PTJ ni termasuk semua PTJ. Contohnya pendaftar, timbalan naib chancellor Haliwar Pelajar, pejabat pembangunan, pejabat fasiliti. Ini semua adalah PTJ. Jadi ada saja perkara-perkara yang dilakukan oleh PTJ ini yang kita akan ambil kira sebagai salah satu sumber penjanaan pendapatan. Jadi kita dan mereka layak untuk menerima anugerah penjanaan pendapatan tersebut lah. Okey, itu adalah contoh aktiviti yang tidak diambil kira. Okey. Jadi ada juga yang saya maklumkan tadi hasil yang diagihkan iaitu 70-30, hanya 70 pergi PTJ, 30 pergi kepada universiti dan juga hasil yang dipusatkan kepada universiti. Maksud 100% kepada universiti. Contohnya macam Dewan Chancellor, kompleks sukan dan kemudahan sukan kenderaan. So contoh-contoh hasil yang tidak diambil kira seperti maklumkan tadi, contohnya kafeteria, asrama. Contoh asrama, student kita memang dah duduk asrama, ada yuran pelajaran. Yuran asrama dalam yuran pelajar, maka yang itu tidak akan dikira sebab itu memang dah hakiki. Sewaan rumah fellow, sewaan jubah, mesin layan diri ataupun vending machine, ini adalah perkara yang tidak akan dikira sebagai hasil yang dipusatkan dalam hasil yang dipusatkan ataupun tidak dikira sebagai di dalam anugerah penjanaan pendapatan. Okey. Seterusnya untuk kategori yang terakhir adalah kategori, ada lagi tadi kategori peralatan sewaan. Ada lagi contohnya jualan buku, modul, jurnal, percetakan. Okey. Contohnya kalau sewaan tu ada juga sewaan, kita ada buat percetakan yang kita sewaan alat cetak alat cetak kita yang kita tawarkan kepada orang luar. Itu boleh dikira sebab dia bukan tugas yang hakiki atau cetakan yang dibuat untuk tugas hakiki lah. Okey. So contoh aktiviti yang tidak diambil kira untuk aktiviti perniagaan dan perkhidmatan, okey. Iaitu contohnya jualan borang tender. Untuk contoh zaman hari ada buat sebut harga, buat tender, jual borang. Tender nak masuk kena beli borang RM20. Hasil tu tidak boleh dikira. Okey. Bayaran proses dan perkhidmatan jubah, denda dan saman, kolej, kediaman, perpustakaan, penjamat keselamatan, kad matrik, dan pelbagai terimaan hasil pecah kontrak. Contohnya ada pecah kontrak punya litigation berkaitan dengan kontrak. So
So yang ini semua tidak akan diambil sebagai hasil penjanaan pendapatan. Pelbagai terimaan dan perarasan hasil dan pulangan balik bayaran tahun-tahun lalu, ini semua tidak akan diambil. Juru gambar combo atau majlis. Ini belanja combo kita ada juru gambar. Itu merupakan hasil juga sebenarnya. Tapi yang ini tidak dikira sebagai hasil yang diusahakan sebagai hasil penjanaan pendapatan. Dan ini lebih dilibatkan sebagai tugas hakiki. So ya, untuk hasil lagi kan hasil diperlukan bersama saya dah letak di situ. Saya rasa bayaran sijil dan transkrip, bayaran album ijazah pelajar dan buku cenderamata. Ini semua adalah bentuk-bentuk hasil yang diterima tapi tidak dikira sebagai hasil untuk anugerah penjanaan pendapatan. Seterusnya aktiviti yang kategori yang terakhir, ketiga adalah aktiviti pengurusan kewangan dan pelaburan. Ini biasanya dibuat oleh pejabat bendahari iaitu pelaburan. Contohnya keuntungan dan faedah akaun semasa. Contohnya kalau bendahari kita ada hasil sumber reserve kita yang diinvest dalam mungkin dalam fixed deposit atau dalam perniagaan emas contohnya. So yang ini tidak dikira sebagai hasil penjanaan pendapatan. Yang kedua, keuntungan faedah pinjaman kenderaan dan komputer, pelubusan aset, pelamburan jangka panjang emas, dividen, yuran pengurusan dan anak syarikat. Ini semua tidak dikira dalam hasil penjanaan pendapatan. Okey, alright. So saya pergi ada soalannya ni, bentuk-bentuk hasil yang dikira dan tidak dikira. Kalau ada pertanyaan lah. Tiada tiada, saya teruskan kepada ini berapa lama diberi Dr. Sani? Ya. Berapa lama tempoh saya diberi ni? Sampai selesai. Sampai selesai ya? Pukul 12.10. 12 dulu. Okey, 1 jam lah. Okey, alright. Okey, baik. Okey. So seterusnya tadi kita dah lihat dari segi apa bentuk inisiatif penjanaan pendapatan yang diambil kira daripada 3 kategori yang saya maklumkan tadi. Jadi maksudnya dia perlulah sesuatu yang diusahakan yang bukan bersifat urusan seperti biasa, tugas hakiki. Jadi mana-mana yang perkara biasa tu kita tak ambil kira, tapi perkara yang diusahakan, yang kita terbitkan hasil daripada kepakaran kita, maka itulah yang akan diambil kira sebagai hasil penjanaan pendapatan untuk anugerah. Bukan tak kira sebagai hasil penjanaan pendapatan mesti dikira, tapi untuk diambil kira dalam penkiraan anugerah penjanaan pendapatan, dia perlu yang diusahakan. Seterusnya adalah syarat pencalonan dia, inisiatif penjanaan pendapatan telah selesai. Telah selesai ataupun berkala. Mungkin dia tak selesai tapi ada yang berkala. Maksudnya projek tu katalah setahun. Tapi dia ada progress payment yang telah masuk. Itu boleh kira. Maksudnya dia tak selesai tapi berkala. Dan dibuktikan dengan transaksi kewangan terus kepada universiti. Maksudnya ada transaksi kewangan yang masuk kepada universiti. Okey? So kalau dia one off punya projek, dia selesai lah. Tapi ada projek yang berkala. Mungkin ada phase 1, phase 2, phase 3. Jadi mungkin phase 1 tu ada dia punya transaksi yang dah ditunjukkan masuk universiti, maka kita boleh kira yang itu. Seterusnya membawa impak kepada industri, sektor swasta, badan berkanun, agensi. Okey. Saya punya meeting ME pun telah ditangguhkan. Okey, tak apa. So saya boleh terus pada ni. Kategori seterusnya adalah syarat seterusnya adalah membawa impak kepada industri, sektor swasta, badan berkanun, agensi kerajaan, komuniti dan individu melalui inisiatif yang telah dijalankan dengan bukti laporan dan maklum balas. Bila kita lihat impak ni, kalau perundingan dia ada satu borang maklum balas daripada klien atau pelanggan yang kita berikan perkhidmatan profesional tersebut. Jadi ada satu borang maklum balas yang perlu diisi oleh pihak industri lah. So dari laporan tu dia ada markah laporan yang kita ambil untuk salah satu bahagian dalam penilaian anugerah penjanaan pendapatan. So itulah nak lihat dari segi impak kepada industri ataupun klien yang kita tawarkan perkhidmatan tersebut. So perlu ada maklum balas dan juga bukti laporan yang diberikan.
Dan yang terakhir, calon yang melalui proses atau pernah dikenakan tindakan tertertib pada tahun semasa tidak boleh dicalonkan dan pihak urus setia perlu membuat semakan dengan pejabat undang-undang. Okey. So maksudnya dia kena clean lah. Tiada proses tindakan tertertib ataupun pernah melalui tindakan pada tahun semasa. Okey. Itu untuk syarat pencalonan. Untuk anugerah penjanaan pendapatan individu. Manakala syarat pencalonan untuk anugerah penjanaan pendapatan pusat tanggungjawab ataupun PTJ. Okey. Untuk syarat pencalonan PTJ, pertamanya penjanaan pendapatan diperolehi oleh dari hasil pendapatan terkumpul kepada universiti dari PTJ adalah melebihi 15,000 dalam tempoh tahun yang dinilai. Contohnya kalau tahun 2022 yang akan dianugerahkan pada tahun 2023 ni, maksudnya nilainya adalah perlu melebihi 15,000. Jadi untuk makluman yang 2022 dah selesai lah. Maksudnya dah tak boleh nak, kita tak boleh nak buat apa-apa lah. Jadi yang ini sebenarnya kita boleh usahakan untuk anugerah penjanaan pendapatan untuk tahun 2023. Maksudnya kita ada 6 bulan lagi ni. Sekarang ni dah bulan 6. So ada 6 bulan lagi lah. Kita usahakan bagaimana untuk meningkatkan daripada hasil penjanaan pendapatan untuk peringkat PTJ. Jadi untuk tahun 2022 dah selesai. Kita dah ada pencalonan dia. Jadi yang seterusnya adalah untuk tahun 2023. So nilai dia, nilai hasil pendapatan terkumpul adalah melebihi 15,000. Okey. Manakala nilai titik ambang adalah melebihi 50%. 50% dari penilaian yang kita akan lihat dalam anugerah pencalonan, anugerah penjanaan pendapatan tersebut. Dan yang ketiganya, inisiatif penjanaan pendapatan dikategorikan sebagai suatu yang diusahakan dan tidak bersifat urusan seperti biasa ataupun skop hakiki PTJ. Seperti ini lampiran yang saya tunjukkan sebelum tadilah. Dan yang seterusnya, inisiatif penjanaan pendapatan telah selesai, berkala dan dibuktikan dengan transaksi kewangan terus kepada universiti. Okey, ini adalah syarat yang kita lihat untuk anugerah penjanaan pendapatan bagi kategori pusat tanggungjawab ataupun PTJ. Okey, jadi untuk dari segi prosedur pencalonan, untuk makluman semua, prosedur pencalonan ni akan dicadangkan oleh pejabat saya iaitu Pusat Pengurusan Kolaborasi RISE, UTM Melaka, dan penilaian ni akan dibuat oleh jawatan kuasa teknikal lah, anugerah penjanaan pendapatan. Okey, so maksudnya pencalonan akan diangkat oleh pejabat Pusat Pengurusan Kolaborasi RISE UTM Melaka dan penilaian akan dibuat oleh jawatan kuasa teknikal anugerah penjanaan pendapatan. Okay, ada satu jawatan kuasa yang diwujudkan untuk melihat pencalonan yang dicadangkan oleh Pusat Pengurusan Kolaborasi RISE UTM Melaka. Okey, dari segi kriteria penilaian. Ini yang kita akan lihat tadi. Kriteria penilaian bagi anugerah merangkumi aspek-aspek berikut. Apa dia kriteria? Kriteria yang pertama untuk anugerah penjanaan pendapatan individu. Okey, yang pertamanya ada apa yang dipanggil sebagai kategori perkhidmatan. So dia ada 3 kategori perkhidmatan tadi. Kalau saya boleh bacakan semula kategori perkhidmatan yang dilihat. Okey. Pertamanya adalah kategori perkhidmatan dia bersifat perundingan dan perkomersialan. Itu pertama tadi. Yang kedua, kita pecahkan dia kepada seminar, persidangan, bengkel, latihan program pesisir. Dan yang ketiga adalah sewaan fasiliti dan peralatan. Untuk makluman semua, dia adalah melihat markah ni akan melihat 10% ni. Maksudnya 10% adalah 10 markah. Dia akan melihat dari segi kesukaran untuk suatu perkhidmatan itu dilaksanakan. Label kesukaran dia lah. Jadi kalau kita lihat dari segi perundingan dan perkomersialan ni yang tertinggi lah. Sebab dia merupakan satu usaha yang memerlukan proses yang agak panjang lah sebab dia kesukarannya agak tinggi untuk laksanakan perundingan dan juga perkomersialan. Jadi markah dia adalah markah yang tertinggi lah, iaitu 10 markah. Manakala benda-benda yang sesuatu yang agak
agak mudah sedikit, iaitu seperti seminar, buat persindangan ataupun buat latihan, maka markah dia adalah rendah sedikit, iaitu 8 markah saja daripada 10%. Manakala kalau perkhidmatan tu adalah merupakan sewaan facilities, ia straightforward, maka ni markah dia adalah 6 markah saja daripada 10%. Jadi itu kita lihat pertamanya dari segi kategori perkhidmatan yang dilaksanakan. Yang keduanya adalah kita akan lihat nilai keseluruhan kos projek terkumpul pada tahun yang dinilai. Ini akan membawa nilai markah 20% daripada 100%. Nilai keseluruhan kos projek terkumpul kepada universiti dalam tempoh tahun yang dinilai. Okey. So biasanya kalau untuk penilaian individu, kita dah lihat data ni daripada 3 atau 4 tahun yang ke belakang. Jadi untuk mendapat markah penuh ni, nilai keseluruhan kos projek, nilai keseluruhan kos projek, bukan nilai penjanaan pendapatan, tapi kos projek terkumpul, dia perlu melebihi 500,000. 500,000 perlu melebihi 500,000. Okey. So ini berpandukan pada data yang kita kumpul 3 tahun ke belakang. So untuk mencapai 500,000 ni memang so far ada yang sampai 500,000, tapi disebabkan oleh ada kebanyakan projek dilakukan bersama dengan UTM Holding, jadi hasil penjanaan pendapatan dia akan berkurang sebab dia bagi dua, 50% macam saya cerita tadi kan. Bila melalui UTM Holding, dia akan bagi dua hasil penjanaan pendapatan. Jadi untuk individu yang melakukan terus melalui universiti ni, nilai keseluruhan kos projek yang di atas 500,000 ni agak memang kalau cerita Piramli tu kan, dia kata jarang-jarang berlaku. Jadi memang tak ramai yang boleh melaksanakan kos projek sehingga 500,000. So kalau kita boleh dapat laksanakan kos projek melebihi 500,000, maka dia akan mendapat markah penuh lah, iaitu 20 markah. Okey. Dan kita akan proratedkan markah itu, okey, berpandukan kepada hasil penjanaan pendapatan. Kalau kita lihat di sini, hasil penjanaan pendapatan terkumpul untuk diterima ataupun dikira dalam pencalonan adalah mesti melebihi 3,000. So mesti melebihi 3,000. Jadi kita ambil hasil penjanaan 3,000 berpandukan kepada 10% kos pengurusan, dia ada lebih kurang 30,000. So 30,000, 10% adalah 3,000. Jadi 30,000 tu untuk nilai kos projek 30,000, dia akan membawa nilai yang minimum lah, iaitu 5 markah. Untuk prorated tadilah yang untuk nilai keseluruhan kos projek. Daripada 500,000, kita dapat 20 markah, manakala 30,000 tu akan bersamaan dengan 5 markah. Dan daripada situ kita akan prorated lah dengan nilai kos projek yang dijana untuk individu tersebut. Dan kategori yang ketiga kita panggil sebagai hasil penjanaan pendapatan terkumpul ke universiti dalam tempoh yang dinilai. So kalau kita lihat tadi, syarat dia adalah mesti melebihi 3,000. Mesti melebihi 3,000, barulah dia boleh dicalonkan ke dalam anugerah penjanaan pendapatan. Okey. So kalau dia mampu untuk menghasilkan 3,000 ke atas, maka dia akan mendapat kat sini 60%, dia akan mendapat markah full mark. 60 markah lah. Markah dia. So itu bukan 60 markah. Dia pemandu itu 3,000 tu adalah minimum. Sebenarnya kalau kita ambil daripada 500,000, 500,000 kita kali dengan 10%, maksudnya adalah 50,000. Sebenarnya kalau dia boleh dapat 50,000, maka dia akan mendapat markah 60 markah penuh lah. 60 markah penuh. Minta maaf, bukan 3,000, 50
RM500,000 kita ambil 10% daripada kos pengurusan RM500,000 which is RM50,000. So maksudnya RM50,000 yang dihasilkan tu adalah over markah 10 markah penuh iaitu 60% iaitu 60 markah. Jadi markah yang terendah adalah 3,000 sebab itu adalah minimum hasil penerimaan pendapatan yang akan diambil kira. Maka itu akan membawa markah 25 markah yang kita letak dalam pengiraan anugerah penjanaan pendapatan iaitu 25 markah untuk 3,000. Jadi kita akan proratedkan daripada situ daripada 60 dengan 60 markah dengan 20 markah dan kita akan lihat daripada hasil penjanaan pendapatan yang terkumpul oleh setiap individu tersebutlah. Okey. Dan yang terakhir adalah impact project. Impact project ni seperti yang maklumkan tadi adalah berpandukan kepada markah maklum balas yang diberikan oleh pelanggan dan juga laporan yang dilampirkan. So daripada itu kita akan lihat markah penuh dia adalah sebenarnya kalau lihat di situ dia ada markah penuh dia 20 dalam maklum balas tersebut. Jadi maklum balas tersebut ada 20, ada maksudnya dia ada 4 kategori tak salah saya. Yang teratas adalah sangat berpuas hati, ada yang berpuas hati, lepas tu ada yang yang terakhir tu agak yang dia setiap markah tu adalah ada 4 level, maksudnya setiap markah tu adalah 5, jadi total adalah 20. Jadi misal kata dia dapat 10, dia dapat 20, maka 20 tu akan dibagi pada 2. So markah untuk impact project tu adalah markah penuh dia adalah 10 lah. Jadi 20 bagi 2 adalah 10. Okey. So itu yang kita akan lihat dari segi impact project yang membawa peratusan dia 10%. Jadi total semua tu akan membawa 100% dan daripada 100% tu kita akan lihat titik ambang. Sekiranya daripada 100% tu mereka mencapai lebih daripada 5% apabila kita melihat kepada 4 perkara yang dalam kriteria ni iaitu kategori perkhidmatan 10%, nilai keseluruhan projek, kos projek 20%, hasil penjanaan pendapatan terkumpul 60%, manakala impact projek 10% adalah 100% dan kita akan lihat markah yang dihasilkan daripada 100% ni sekiranya dia melebihi 50% nilai titik ambang maka dia boleh dicalonkan sebagai dalam anugerah penjanaan pendapatan. Ini adalah untuk kategori individu. Okey. Sekiranya ada pertanyaan untuk kategori individu. Doktor. Ya. Saya tapi ingat yang ni untuk 2022 kan doktor? Untuk apa? Untuk maksudnya dia tengok setiap tahun punya projek. Ya, So betul. kita kalau projek tu kan ada yang in between, dia berlaku in between tahun tu. Okey. Jadi dia kira lepas hantar report ke macam mana doktor? Hantar report tu dia satu kewajipan lah. Kalau tak hantar report maksud dia belum selesai lah projek tu. Okey. Tapi maksud dia pengiraan tu pengiraan kepada pendapatan tu kan kalau projek tu dia langkau tahun. Langkau tahu maksudnya mana? So contoh dia 2022 habis Okey. 2023. Ada jenis macam tu. Okey, kalau dia habis 2023 kita akan kategorikan dia dalam 2023. Dia bukan 2022. Kalau dia habis lah walaupun dia separuh-separuh. Dan Ya, ataupun berkala pun boleh juga. Contohnya, katalah you buat projek tu 2022 tapi you selesaikan 2023. Tapi dalam 2022 tu ada yang dipanggil sebagai berfasa. Fasa 1, fasa 2. You selesai 2022. Maksud yang selesai tu you boleh masukkan dalam kita akan kira dalam 2022 punya lah hasil pendapatan. Sebab dia dah ada sumber yang dimasukkan kepada universiti. Sebab yang ini bukan permohonan yang individu buat. Ini adalah daripada kami sendiri yang akan melihat perkara itu. Maksudnya untuk individu tu dia kena pastikan kalau dia nak tercalon tu pastikan bahawa perkara itu dilakukan. Contohnya hasil tu memang dah masuk pada universiti. Jadi bila dah masuk universiti kita boleh capture. Sebab untuk kerja, kalau kita ambil contoh kerja perundingan, memang kita ada pendaftaran perundingan. So kita akan lihat. Katalah dia mendaftarkan perundingan tu pada 2002. Tapi bila kita lihat dia punya status dia, hasil tu tak masuk universiti pun.
Tapi dia kata selesai tapi tak masuk isi. Jadi itu pun tidak akan dikira lah. Oh, Maksudnya penyaluran duit tu lah. Tak ya. Ya. Dia perlu ada yang tu. So misal kata you buat 2022 tapi selesai 2023. Jadi kita akan ambil kategori tu, kita akan letakkan dia sebagai penjanaan pendapatan dalam 2023. Kalau katakanlah Walaupun didaftarkan pada 2022. kalau duit tu dah disalurkan tahun 2022 macam mana? Dia maksudnya dia masuk awal. Duit tu dah masuk awal. Okey, dah masuk awal. Dah masuk kepada akaun bendahari tu dah awal lah maksudnya. Okey. Dah masuk tahun 2022 lah. Dan expand pun berlaku tahun 2022. Tapi sebab program tu panjang contohnya. So dia ada macam doktor cakap dia ada masa lah. Itu pun boleh dikira lah. Boleh dikira. Ya, boleh dikira. Alright. Okey. Alright, sama. Ini untuk individu lah yang menjalani menjalankan perkhidmatan profesional lah kepada orang luar ataupun dia mesti kepada orang luar dia bukan perkhidmatan profesional dalam universiti yang kepada orang luar. Okey. Seterusnya saya pergi kepada kriteria penilaian untuk PTJ. Untuk PTJ dia adalah straightforward. Okey. Untuk PTJ dia adalah straightforward. Kriteria penilaian bagi anugerah ini merangkumi aspek berikut. Yang pertamanya yang pertamanya adalah hasil penjanaan pendapatan terkumpul kepada universiti dalam tempoh tahun yang dinilai. Untuk katalah untuk yang terkini ini adalah untuk tahun 2022. Maksudnya hasil penjanaan pendapatan terkumpul adalah itulah yang dilihat secara pukal macam 100%. Itu saja untuk PTJ. Jadi PTJ ni dia bergantung kepada ahli PTJ itulah. So kita akan kumpulkan semua penjanaan pendapatan yang dihasilkan oleh ahli-ahli PTJ staff dalam PTJ tersebut dan kita akan lihat jumlah hasil penjanaan pendapatan, bukan hasil projek tapi hasil penjanaan pendapatan kita akan lihat dan itulah dikira sebagai 100%. So bagaimana kita lihat perkara itu? Seperti yang saya maklumkan tadi untuk PTJ, okey, minimum syarat dia kena melepasi 15,000. Ini pun berpadukan data yang kita ada untuk 3-4 tahun ke belakang. Okey. So sebab tu kita letakkan sini dan juga kita melihat daripada unjuran yang dibuat oleh bendahari untuk setiap PTJ. Kalau kita lihat tiap-tiap tahun bendahari akan letak unjuran berapa penjanaan pendapatan yang sepatutnya dijana oleh setiap PTJ. So dari situ kita lihat kita ada jumlah PTJ tak salah 20 lebih dengan nilai tak salah saya 4 juta. Jadi kita bahagi averagekan 4 juta tu kepada bilangan PTJ. So sebenarnya hasil penjanaan pendapatan terkumpul untuk average PTJ tu adalah lebih kurang 175,000. 175,000. So kalau dia boleh menghasilkan 175,000, dia akan mendapat markah penuh 100% untuk PTJ tersebut. Okey. Manakala nilai minimum yang perlu melayakkan dianugerahkan dia adalah 15,000 dan dia akan membawa markah 20 markah. 20% lah. Jadi daripada 15,000 ke 175,000 tu kita akan buat dia punya prorated dia. Jadi berapa nilai itu dia akan dapat markah berpandukan kepada prorated tersebut lah. Okey. Dan titik ambang dia adalah 50% untuk PTJ. So kalau ada ketua PTJ dalam pembentangan saya hari ini, itulah nilai-nilai yang akan dilihat lah dari segi hasil penjanaan pendapatan terkumpul yang akan dianugerahkan untuk kategori atau untuk peringkat atau kategori PTJ lah. Okey. So again saya ulang, untuk nilai maksimum untuk dapat markah maksimum dia kena menjana pendapatan 175,000 setahun. Dan untuk melayakkan dia dianugerahkan dalam kriteria penjanaan pendapatan PTJ, minimum adalah 15,000. Okey, minimum adalah 15,000. Okey. Okey, itu saja untuk dari segi kriteria, untuk kriteria individu dan juga kriteria PTJ.
Okey, dan dari segi prosedur penilaian, saya bagi ada soalan tak untuk kriteria ni kalau ada persoalan dari individu ataupun daripada ketua PTJ? Tiada Okey. So, kerana tiada, saya pergi seterusnya iaitu prosedur penilaian. Bagi prosedur penilaian, yang pertamanya pencalonan penerima anugerah penyerahan pendapatan akan dibuat oleh Pusat Pengurusan Profesi Rais UTM Melaka. Pencalonan akan dilakukan oleh pejabat saya. Dan seterusnya penilaian akhir penerima anugerah penyerahan pendapatan akan dibuat oleh Jawatankuasa Teknikal Anugerah Penyerahan Pendapatan yang dipengerusikan oleh saya jugalah, Pengarah Pusat Pengurusan Profesi Rais UTM Melaka. Okey. Dan dari segi nilai anugerah, ini nilai anugerah yang dicadangkan dan telah diluluskan oleh lembaga pengarah. Nilai anugerah penyerahan pendapatan bagi setiap kategori adalah seperti berikut. Yang pertamanya, penerima anugerah ringgit Malaysia 4,000 beserta sebuah piala dan sijil penghargaan, manakala akan diberikan sagu hati sebanyak 500 kepada 2 calon yang memperoleh markah tertinggi. Okey. So maksudnya akan ada penerima anugerah 4,000 untuk pemenang dan juga ada 2 calon yang akan mendapat sagu hati iaitu sebanyak 500 lah. Dan yang ketiganya, sijil penghargaan kepada semua pencalonan yang memasuki saringan akhir di peringkat. So ini akan mengambil kira kepada 2 anugerah tadilah, anugerah penyerahan pendapatan individu. Saya maklumkan semula bahawa anugerah ini bukan di pohon. Anugerah ini adalah akan dicalonkan oleh pejabat saya dan juga akan melalui Jawatankuasa Teknikal lah untuk dinamakan. So saya buka kepada soalan. So sekiranya tiada, saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada semua yang hadir pada pagi ini, pada tengah hari ini. Dan saya ucapkan juga terima kasihlah kepada pejabat KAIS yang menganjurkan taklimat ataupun pembentangan berkaitan dengan anugerah penyertaan pendapatan kepada keluarga universiti dan juga kepada ketua-ketua PTJ. Okey, saya serah kepada Rustia. Terima kasih banyak. Terima kasih diucapkan kepada Profesor Madya, Engineer Dr. Mat Nazri Osman, pengarah daripada RISE atas penerangan berkenaan dengan anugerah penyertaan pendapatan dan juga yang telah menerangkan tentang serba-serbi berkaitan dengan penilaian dan juga syarat-syarat yang diambil kira dalam penganugerahan ini. Baik, terima kasih PM atas penerangan tersebut. Dan dengan itu saya kira berakhirnya sesi taklimat penilaian anugerah baru, anugerah Akademik Universiti tahun 2022 pada kali ini. Diharap semua peserta dapat mengambil tiba, mendapat maklumat-maklumat yang berkaitan tentang anugerah dan diharap tindakan seterusnya akan boleh disusuli melalui permohonan dan persediaan untuk dokumentasi dan sebagainya lah bagi yang khusus yang memohon, bagi khusus anugerah yang memohon, anugerah khas kumpulan dan anugerah pencapaian pendapatan diambil terus daripada sistem ataupun data-data sedia ada pada universiti masing-masing. Okey, baik, dengan itu saya ucapkan terima kasih kepada semua kerana hadir pada sesi taklimat pada pagi ini. Dan insyaAllah kita akan insyaAllah dengan taklimat ini dapat memberi penerangan yang jelas. Namun begitu, jika terdapat sebarang ada pertanyaan ataupun perkara-perkara berkaitan dengan anugerah, boleh juga merujuk pada pihak KAIS dan juga urus-urus yang terlibat berkaitan dengan anugerah masing-masing. Baik, dengan itu saya akhiri taklimat kita dengan Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.